Baik, terima kasih rakan setugas kita Muhammad dan Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillah Auda bersua kita kembali menerusi Rampai Pagi yang kami bawakan untuk edisi hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari. Jadi semoga apapun jua perancangan yang Auda rancang akan berjalan dengan lancar, dan semoga apapun jua ataupun di mana saja Auda berada, semoga sentiasa di bawah pelindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Daerah Belaid Auda, saya kongsikan satu acara di mana Persatuan Pertiwi Daerah Belaid mengadakan jualan amal menjelang Hari Raya kali ke-38 bagi tahun 2024, di mana jualan ini diadakan di Dewan Pejabat Daerah Seria bermula dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Berbagai jualan biskut dan kuih dan kek diadakan di sana, dan jadi Auda adalah dialu-alukan untuk datang beramai-ramai bagi membeli sambil menderma. Baik Auda, itu dia satu info semasa. Seterusnya apa kata kita beralih untuk mengikuti bahan visual yang telah pun disediakan untuk edisi hari ini. Silakan. Hari Air Sedunia disambut pada 22 Mac setiap tahun setelah pengisytiharan dilakukan di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA pada tahun 1993. Ketika hari tersebut, negara-negara anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB akan melaksanakan rancangan yang dipersetujui dan menggalakkan aktiviti berkaitan sumber air dunia. Hari Air Sedunia disambut di negara ini sebagai satu cara untuk menumpukan perhatian mengenai kepentingan air dan menyokong dalam pengurusan sumber air yang mampan. Nilai air itu adalah tinggi kerana ia bukan hanya untuk kegunaan kehidupan kita seharian, malah juga untuk kehidupan alam semula jadi. Pengurusan air yang mampan adalah tanggungjawab setiap pengguna. Pihak Jabatan Kerja Raya telah menggesa setiap penduduk di negara ini untuk berjimat cermat dan menggunakan air dengan cara berhemah tanpa pembaziran bagi kemampanan air jangka panjang. Tujuan sambutan Hari Air Sedunia ini diadakan antaranya adalah untuk memperingati dan menghargai pada setiap pengguna. Ianya juga adalah untuk meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai isu-isu bekalan air, di mana masa sekarang lebih dari 2.2 bilion penduduk dunia tidak menerima air yang bersih dan selamat. Air mentah yang dirawat daripada loji di negara ini adalah selamat digunakan, memandangkan ianya mengikuti piawaian yang ditetapkan oleh WHO. Akan tetapi, ianya juga akan mudah tercemar dari segi penghantaran air. Kerana itulah, kita disarankan untuk memasak air terlebih dahulu sebelum meminum air tersebut. Apabila dipantau oleh jabatan melalui bacaan meter air yang diambil setiap bulan, penggunaan air di negara Brunei Darussalam merupakan yang tertinggi di rantau ASEAN. Jika dibandingkan dengan negara-negara jiran seperti negara Malaysia,
penggunaan mereka cuma 200 liter seorang sehari dan di Singapura hanya 150 liter seorang sehari, manakala di negara Brunei Darussalam menjangkau 380 liter ke 400 liter sehari, iaitu melebihi 2 kali ganda. Pihak kerajaan telah menyarankan agar sentiasa mengawal dalam penggunaan air, sentiasa melakukan inisiatif dengan memantau akan meter air. Ditakuti ada kebocoran yang tidak nampak. Apabila kebocoran berlaku dan tidak diselesaikan dengan segera, ia bukan saja merugikan kepada kerajaan, ia juga akan merugikan kepada pengguna itu sendiri kerana ia termasuk dalam bil air. Kerana apabila dikemas kini, bil air akan meningkat tanpa disedari. Perkara ini harus dielakkan daripada ianya berlaku. Sememangnya diakui benar jika hendak dikira satu persatu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, sudah tentu kita tidak akan terhitung banyaknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ibrahim ayat 34 tafsirnya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, nescaya tidaklah kamu mampu menentukan bilangannya. Di antara salah satu nikmat besar yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk meneruskan hidup ini ialah air. Air bukan saja menjadi sumber asasi kepada manusia, bahkan ia juga adalah sumber kehidupan kepada makhluk lain ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala seperti tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang dan buah-buahan. Dengan keupayaan negara kita yang telah mampu membekalkan air bersih yang mencukupi, kita seharusnya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah dan rahmatnya mengurniakan sumber air yang cukup kepada negara ini yang membolehkan kita berdikari, tidak bergantung kepada sumber air dari negara luar. Kita juga seharusnya berterima kasih kepada Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang telah berupaya menyediakan bekalan air pada harga yang murah di rantau ini dan dengan subsidi yang begitu tinggi. Malangnya, dalam kita menikmati kemudahan ini, mungkin menjadikan kita mudah lupa dan leka akan kesenangan yang kita nikmati. Seharusnya kita selaku rakyat dan penduduk negara ini hendaklah sentiasa berjimat cermat dalam penggunaan sumber air. Penggunaan air yang berlebihan sehingga ke tahap yang sia-sia hendaklah dijauhi kerana ia adalah suatu pembaziran yang merugikan.